dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan subtopik yang pertama dalam bab yang ketiga, iaitu bab elektrik bagi tingkatan 5. Jadi subtopik ini adalah berkaitan dengan medan elektrik. Kita nak tahu apa itu medan elektrik. Jadi kita boleh lihat pada satu contoh yang ditunjukkan di sini. Okey, jadi contoh ini kita ada seorang kanak-kanak perempuan yang sedang memegang belon, dan belon ini kita dapati bahawa bila kanak-kanak ini dia memegang belon, dia mendapati bahawa rambutnya tertarik ke arah belon. Okey, rambut dia tertarik ke arah belon. Dan mungkin kita juga pernah alami situasi yang sama, yang mana kita ada belon dan kemudian mungkin kita gosok-gosokkan belon itu ke baju kita ke, dan kemudian kita letakkan belon dekat tangan kita, kita akan dapati bahawa bulu-bulu dekat tangan kita ini dia akan menegak. Okey, bulu roma itu menegak. Jadi persoalannya adalah kenapa belon ini boleh tarik rambut budak ini, ataupun kenapa dia boleh tarik bulu pada tangan kita bila kita letakkan belon ini berdekatan dengan tangan kita. Jadi untuk jawab persoalan ini, kita perlu lihat pada konsep medan elektrik. Jadi yang pertama kita lihat terlebih dahulu berkenaan dengan definisi bagi medan elektrik. Okey, definisi dia adalah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, untuk kita faham definisi ini dengan lebih mendalam, kita perlu lihat pada 3 perkara, iaitu yang pertama, medan elektrik ini adalah kawasan yang berada sekitar suatu zarah bercas. Okey, jadi yang ini adalah kata kunci yang pertama, iaitu kawasan sekitar suatu zarah yang bercas. Jadi kita boleh lukiskan satu zarah yang bercas. Okey, andaikan ini adalah sebuah zarah yang bercas, andaikan saja dia adalah cas positif. Okey, boleh jadi juga dia adalah cas negatif. Okey, jadi kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut. Okey, jadi ini adalah kata kunci yang kedua, sebarang cas elektrik. Kita ambil dekat sinilah, cas elektrik yang berada di dalam kawasan tersebut. Maksudnya kita ada lagi satu cas. Okey, cas elektrik yang pertama ini kita ada zarah yang bercas, boleh jadi positif ataupun negatif, dan kita boleh ada lagi satu lagi cas. Okey, cas elektrik yang berada dalam kawasan tersebut. Okey, kawasan mana ni? Kawasan tersebut ini dia merujuk kepada kawasan sekitar suatu zarah bercas. Okey, jadi kawasan dekat sekitar zarah yang ini, iaitu lebih kurang dekat kawasan inilah. Okey, kawasan yang berada di sekitar zarah bercas yang pertama tadi. Jadi kita ada cas elektrik yang berada dalam kawasan ini. Okey, kita boleh lukiskan contoh. Contoh ini adalah satu cas tersebut. Cikgu lukiskan warna hijau. Jadi ini cas yang pertama, okey, cas elektrik dia. Jadi kita andaikan ini cas yang kedua. Jadi kita ada positif dengan negatif. Okey, tapi bukan setakat itu saja definisi dia. Kita ada akan mengalami daya elektrik. Maksudnya cas ini dia akan mengalami daya. Okey, daya apa? Daya elektrik. Jadi bila kita letakkan cas positif dengan negatif berdekatan dengan kawasan ini yang dihasilkan oleh zarah yang pertama tadi, zarah bercas, maka kedua-dua ini dia akan mengalami daya elektrik. Jadi dekat cas ini dia akan alami daya elektrik. Okey, kita boleh tuliskan sebagai Fe. Okey, jadi daya ni arah dia jangan risau lagi lah, nanti kita akan lihat. Jadi apa yang penting adalah kawasan ini. Okey, kawasan sekitar zarah bercas ini, kawasan ini yang kita panggil sebagai medan elektrik. Okey, kawasan yang kita panggil sebagai medan elektrik. Jadi yang pentingnya kata kunci dia adalah yang pertama, zarah bercas dan kawasan di sekitar dia. Jadi kita ada sebuah zarah yang bercas dan kawasan ini, okey, yang mana cas elektrik berada dalam kawasan tersebut akan mengalami daya. Jadi bila kita ada cas elektrik berada dalam kawasan ini, dia akan alami daya. Okey, bagaimana kalau kita ada sebuah zarah yang bercas? Okey, jadi ini adalah zarah yang bercas, tapi bila kita letakkan satu benda dekat berhampiran dengan kita punya zarah tadi ini, berhampiran dengan kawasan ini, dan kita dapati bahawa benda ini, cas elektrik ini dia tidak bergerak. Maksudnya kawasan ini bukan medan elektrik. Okey, jadi kalau cas ini tidak bergerak, maka kawasan ini bukan medan elektrik. Okey, jadi cikgu harap anda boleh faham berkenaan dengan medan elektrik, definisi dia. Untuk video yang seterusnya kita akan lihat dengan lebih lanjut berkenaan dengan corak-corak bagi medan elektrik. Kita jumpa lagi.